Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nahidayah Fatihah binti Mas dan today saya dari kelas 5C. Hai, nama saya Siti Nur Aisyah binti Jamal daripada kelas 5C. So, saya akan terangkan peraturan pendidikan. Yang mana peraturan pendidikan mula berkuat kuasa pada tarikh 1 Januari tahun 1998. Yang kedua, tafsiran murid yang mana kanak-kanak tersebut terdiri daripada umur 4 tahun hingga 6 tahun yang menerima pendidikan di mana-mana tadika ataupun taska. Apa itu beza tadika dan taska? Taska merupakan taman asuhan kanak-kanak yang menerima pendaftaran. Perkhidmatan tersebut dijalankan mengikut kadar waktu iaitu separuh hari dan sepenuh hari. Apa itu perbezaan taska dan tadika? Taska merupakan pusat asuhan kanak-kanak yang menerima pendaftaran 10 orang kanak-kanak ataupun lebih, yang mana kanak-kanak tersebut hendaklah berumur 4 tahun ke bawah. Perkhidmatan tersebut dijalankan mengikut kadar jam, iaitu separuh hari ataupun sepanjang hari, yang mana ia bergantung kepada pekerjaan ibu bapa tersebut. Objektif yang terdapat di taska yang pertama, dia taska menyediakan perkhidmatan pengasuhan yang mana kanak-kanak tersebut berada dalam keadaan yang selamat, selesa dan ceria. Yang kedua, menggalakkan pertumbuhan perkembangan kanak-kanak yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Yang ketiga, menyediakan makanan yang sihat seperti pemakanan yang seimbang dan berkhasiat kepada kanak-kanak. Yang keempat, menerapkan amalan nilai-nilai murni di dalam kehidupan seharian kanak-kanak. Yang kelima, menggalakkan kecerdasan dan kemahiran fizikal seperti mengamalkan kesihatan, kebersihan dan keselamatan melalui aktiviti fizikal seharian kanak-kanak. Seterusnya, tadika merupakan taman didikan kanak-kanak yang beroperasi berpandukan kurikulum prasekolah kebahasaan. Kanak-kanak yang berdaftar di tadika kebiasaannya berumur 4 tahun hingga 6 tahun dan jumlah di dalam kelas mempunyai 25 orang kanak-kanak di dalam sesebuah tadika. Tempoh masa pengajaran dan pembelajaran tidak kurang 3 jam sehari dalam 5 hari seminggu. Peraturan pendidikan yang ketiga, bahan pengajaran hendaklah digunakan semasa proses PDP dijalankan, sama ada proses tersebut dijalankan di luar kelas ataupun di dalam kelas. Bahan pengajaran terdapat dua, iaitu bahan elektronik dan bahan bukan elektronik. Peraturan pendidikan yang keempat, tempoh PDP secara formalnya di tadika tidak kurang daripada 3 jam sehari dalam masa 5 hari. Peraturan pendidikan yang kelima, hendaklah membuat penilaian berterusan tentang perkembangan murid daripada segi domen kognitif, afektif dan psikomotor. Sebagai contohnya, perkembangan kanak-kanak yang perlu kita lihat iaitu perkembangan psikomotor kanak-kanak, perkembangan otak kanak-kanak dan perkembangan sosial kanak-kanak, yang mana kita haruslah melihat cara kanak-kanak berinteraksi dengan rakan-rakan mereka ataupun dengan orang yang lagi tua daripada mereka, cara kanak-kanak menggunakan pen, pensel, warna dan cara kanak-kanak berfikir untuk menyelesaikan masalah mereka. Peraturan pendidikan yang terakhir iaitu pendaftaran dikecualikan bagi tadika yang berada di bawah Kementerian Pembelajaran dan Sekolah Bantuan Kerajaan. Itu sahaja daripada saya. Dan saya akan menerangkan Akta Pendidikan 1996 Akta 505. Tadika yang hendak ditubuhkan haruslah mengikuti akta-akta ini. Akta Pendidikan 1996 ialah bertujuan untuk melindungi hak murid, penjaga, guru, pengusaha dan menjamin kualiti perkhidmatan. Selain itu, sesiapa yang melanggar peraturan dan akta ini, dia akan didakwa di mahkamah. Akta Pendidikan 1996 terdapat beberapa seksyen yang penting. Dalam seksyen 2 ialah pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah bermaksud program pendidikan bagi murid yang berumur dari 4 hingga 6 tahun. Tadika pula ialah pendidikan prasekolah yang disediakan untuk 10 orang murid atau lebih.
Seksyen 15 kurungan bab 1 ialah pendidikan prasekolah dimasukkan dalam sistem pendidikan kebangsaan. Seksyen 20 bab 2 pula, setiap tadika didaftarkan di Jabatan Pembelajaran. Seksyen 22 pula ialah semua tadika wajib menggunakan kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Seksyen 23 pula ialah bahasa kebangsaan digunakan sebagai bahasa pengantar di tadika. Bahasa kebangsaan diajar sebagai mata pelajaran wajib jika guna bahasa lain sebagai bahasa pengantar. Seksyen 24 pula ialah menteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan pendidikan prasekolah.